Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, pencinta tadabbur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 22 Jun 2022, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, juzuk yang ke-26, surah 46, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita baca ni iaitulah ayat 17, 18, 19 dan 20. Allah SWT ceritakan kepada kita tentang keadaan anak derhaka, tidak mahu beriman, bahkan marah pula kepada ibu bapa dia yang beriman. Ada perangai lagu tu, perangai derhaka kepada ibu bapa. Tapi sebagai ibu bapa, anak dia nakal setara mana pun masih lagi mengharapkan kebaikan. Kata budak-budak zaman Covid ni, semoga ada sinar di hujung terowong. Ibarat dia, maknanya susah tengah jalan ni, kita nak juga anak tu jadi baik, insya-Allah. Kita nak juga anak tu jadi baik. Maka dia tetap berdoa supaya Allah Ta'ala hidayahkan anak dia jadi baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita bahawa nikmat yang diberi atas dunia ini guna sebaik-baiknya sebagai bekalan menuju ke akhirat. Tapi kalau kita tak pandai guna, kita ingat nikmat atas dunia ni dah syurga. Ada sebuah buku yang nota yang ana usahakan. Tajuk buku ni Dunia Bukan Syurga. Para jemaah boleh tengok. Menarik juga tajuk buku tu, Dunia Bukan Syurga. Maknanya kita ni duduk atas dunia baru ni. Tuhan sebut dalam ayat 20 ni, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Mu ingat dunia ni syurga dah. Kamu menikmati dia tak sedar diri, kan? Lawan segala kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita kata itu satu kerugian yang amat. Kenapa rugi? Sebab kamu salah tempat. Dunia tempat transit, dia jadi tempat kekal. La. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, mari kita baca dulu ayat yang kita nak huraikan, kemudian kita pergi kepada huraian ayat insya-Allah. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1107. 1107. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم
قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Allahu Akbar. Balik semula kita kepada ayat. Huraian ayat 17. Tafsirul ayat. Walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma. Allah. Kita dengar pun ayat Quran ni baca je kita tahu dah dia punya kerenah anak. Dan sebaliknya, amatlah derhakanya orang yang berkata kepada dua ibu bapanya ketika mereka mengajaknya beriman. Ini kata-kata anak derhaka. Kita ni hak rasa anak jurus ni pun kadang-kadang juga kayuh mak. Allahu Akbar. Mak suruh apa-apa malah cebek mulut, cengeng. Ini termasuk. Kita dengan ibu bapa ni kalimah itu pun dilarang. Maknanya paling rendah dia punya martabat sepatutnya. Lagu mana? Apalagi kalaulah melawan cakap, lawan mulut, merengus. Hei, na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Azza wa Jalla daripada perangai-perangai yang buruk ini. Para pelajar tengok, dia kata, uffil lakuma. Bosan perasaanku terhadap kamu berdua. Masya Allah. Macam anak kita lah ni, serabut mak dia kejut maya nak suruh solat pun merengus. Marah. Apa orang tua ni sibuk bosan, orang semayanya. Yang jawab mulut dengan jawapan yang tidak baik. Para jemaah sekalian, kita pergi kepada munasabatul ayat. Allah SWT sebut dalam ayat yang lepas, orang-orang yang baik, muhsin, maka disebut pula dalam ayat ini orang yang tak baik, orang yang kata derhaka pada ibu bapa. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang orang yang berdoa kepada dua ibu bapa dia. Rabbighfirli wali walidayya. Kata belaka, Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan aku dan dua ibu bapaku. Ini mulut jangan lepas daripada dua doa ni. Dua patah ya, tapi menunjukkan kita teringat pada mak ayah. Mudah sangat kan? Tanda khidmat kita tu mudah. Allah Ta'ala nyatakan keadaan anak yang berdoa, yang berkhidmat kepada dua ibu bapa, maka mereka akan mendapat kemenangan, kebertuahan di akhirat esok. Barulah disambung dengan ayat ini, ayat yang menyebut tentang manusia yang celaka, na'udzubillah. Walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma. Orang yang kata kepada dua ibu bapa ya ketika dia berdakwah, mengajaknya kepada iman dan Islam, kepada beriman kepada Allah, mutadajjiran, maksudnya geram, sakit hati, serabut. Uffil lakuma, dia kata apalah dua orang ni, bosan. Ini punya bahasa. Untuk maklumat perbincangan, dalam ayat yang lepas
ulama tafsir kata ni, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, bila capai umur 40 dia berdoa. Kita dah putuskan bahawa doa itu umum kepada siapa sahaja yang berumur 40. Namun sebahagian ahli tafsir khususkan cerita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni bila dia berdoa, Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Alhamdulillah, anak-anak dia semua masuk Islam. Ibu bapa dia juga masuk Islam. Lambat ke cepat yang betul, Islam. Ayat ini sebaliknya. Ini dalam tafsir, dalam kitab tafsir ada. Tapi kita bawa cerita untuk dinyatakan. Nyatakan kelemahannya. Kata Ibnul Jauzi, waruwiya. Tengok. Pendakwah kita, para pendakwah bila kita kata ruwiya, kita fahamlah dia panggil siratut tamrid. Bahasa menunjukkan lemah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Mengatakan ayat ini turun kepada Abdul Rahman bin Abi Bakar sebelum Islam. Ayah dia ajak masuk Islam, dia tak mau. Ini ramai ulama tafsir menyebut sedemikian. Tapi kata As-Sam'ani wa ankara. Ramai ulama tafsir komen. Dan diriwayat daripada Aisyah sendiri tungkir. Aisyah sendiri mengingkari ayat ini turun pada abang dia Abdul Rahman bin Abi Bakar. Bukan. Sebab ekor ayat menunjukkan bahawa orang tu orang yang berterusan kafir. Sedangkan Abdul Rahman radhiyallahu anhu dia masuk Islam. Abdul Rahman masuk Islam. Kata itulah Muhammad Amin Asy-Syanqiti telah membuat analisa. Dia kata orang yang mengatakan cerita ni kepada Abdul Rahman bin Abi Bakar tidak tepat. Laisa bi sahih, sebagaimana diputuskan oleh Aisyah, sebab Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk Islam wa hasuna Islam. Masuk Islam dengan begitu mantap dan dia di min afadilis sahabah, di antara sahabat yang terbaik. Jadi kalau kata ada riwayat itu, kita kata riwayat kepada Abdul Rahman bin Abu Bakar tidak tepat, sebab ayat Quran ini menunjukkan bahawa orang ini berterusan dalam kekufuran dia. Tapi Abdul Rahman dia masuk Islam. Cuma ramai ulama buat analisa bahawa ayat ni lebih kepada umum. Umum, mana-mana orang je lah yang tak dengar kata, yang derhaka pada ibu bapa, maka dia termasuk dalam ayat ini. Wallahu alam. Ada orang tanya, kalau benda yang tak sahih tak usah ceritalah. Boleh cerita dengan syarat. Menceritakan untuk menyatakan ketidaksahihannya. Lebih baik daripada kita tak cerita. Sebab itulah kita ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, jangan sampai dilabel oleh orang sebagai panglipu lara. Kita nak cerita kepada orang benda yang pelik. Korun berapa dia punya harta, banyak mana contohnya. Mendiang Fir'aun berapa bangunan yang dia buat. Cari maklumat yang jelas lah depan mata kita. Ahram, piramid ada. Tapi kalau kata Fir'aun buat ya sebagaimana dalam Quran, ya Haman brili sarhan, Haman bina satu menara. Kita pun tengok, ada orang kata menara sampai berbelah kilometer contohnya. Kita kata ini tak logik. Mana cerita untuk menyatakan tidak, tak apa. Tapi kalau cerita musallam macam benda tu betul, jadi akan timbul lah polemik perbalahan di kalangan netizen, dia panggil, dalam kalangan masyarakat yang akan condemn, yang akan bagi ulasan yang tidak menimbulkan keharmonian pada masyarakat. Sebab itu metod yang dibawa oleh Imamul Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir dia, Ibnu Katsir dia cerita, kalau dia katakan ini min Israiliyat, mana kita tahu benda itu tidak ada sandaran yang kuat. Tapi kalau nak cerita lah, kalau tak nak cerita tak usah ceritakan. Mana ana cerita tentang Abdul Rahman ini, sebab ulama tafsir ramai yang menyebut, tapi ramai yang buat kritikan bahawa itu cerita tidak benar. Sebagaimana dinafikan oleh Sayyidah Aisyah sendiri radhiyallahu anha wa an akhiha Abdul Rahman. Baik, kita pergi kepada kata-kata peluk cerita anak derhaka ini. Dia kata apa? Ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli.
patutkah kamu menjanjikan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan keluar dari kubur? Dia marah ke mak ayah dia, dakwah. Padahal berbagai-bagai umat sebelumku telah berlalu, tidak balik-balik lagi. Oh, kerah kepala dia ni weh. Yaqulu hadzal aqu li walidayhi almu'minin. Anak yang derhaka ini kata kepada dua bapa yang beriman, dia kata nak cerita tentang bangkit semula, tok nenek kita pergi kubur tak balik-balik pun. Ini ayat ini dia panggil hujah tak cerdik mana orang panggil. Tak, dia dah banyak kali dah kan cerita dalam Quran ni Tuhan kata orang kafir dia guna hujah, orang yang pergi belum tak kembali. Pergi tak kembali dia panggil. Nampak macam cerdik tapi tak cerdik lah orang panggil. Nampak macam cerdik tapi tidak cerdik. Wa huma yastaghisanillah. Wa huma, sambil mendengar kata-katanya itu, ini sikap ibu bapa. Ibu bapanya merayu memohon pertolongan Allah menyelamatkan anak mereka. Mak kita ni, kita muhasabahlah diri kita, tak usah tengok orang jauh-jauh. Bila kita dengar anak kita tak baik, anak kita tak juru, kena tindakan disiplin ke apa, jangan pergi mengamuk di sekolah, cekok pinggan pasal jenis cikgu. Ni ada ni mak ayuh lagu ni perangai. Sepatutnya bila anak kena disiplin, balik tu kita tolong tambah pula. Mau buat apa? Ni dok balik cekok pinggan marah ke cikgu. Allah. Ada setengah cikgu kata kali gini, awak sayang anak buat sekolah sendiri sini. Jadi tengok ni, sikap mak ayah yang positif, yang baik. Walaupun dia dengar macam tu, dia berdoa. Ai wa huma yastaghisanillah wa walidahu yatlubani minallah. Ibu bapa dia minta dengan Allah supaya beri hidayah petunjuk kepada anaknya ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu kita. Dengan anak tak jauh, dengan dapat laporan tak baik, kita berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, menangis kita, biar titiskan air mata. Bukan kerana apa? Kerana kita sayang kepada keluarga kita, janganlah dia terjebak dengan benda-benda yang tidak baik. Allahumma asimna wa ahlina minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Tulis doa ni. Allahumma asimna wa ahlina wa auladana minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, peliharalah kami, keluarga kami, anak-anak kami daripada fitnah, ujian-ujian, cabaran-cabaran yang zahirnya, yang batinnya. Kita kena berdoa banyak. Sebutlah apa cabaran atas dunia ni. Cabaran yang besar atas dunia ni, ni alat-alat gadget yang ada ni yang mudah memberi maklumat salah kepada anak-anak kita, dan juga cabaran melalui kawan-kawan. Kita nak kata sebab berkawan dengan budak tu lah anak kita jadi tak jauh. Mak budak tu kata anak kita, biar sebab berkawan dengan dia ni. Jadi tuduh-menuduh tak selesai masalah. Masing-masing jaga diri, masing-masing berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, masing-masing bagi motivasi kepada anak kita. Mudah-mudahan mereka selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dia kata apa? Wailaka amin. Ya Allah. Sambil mendengar kata-kata itu, ibu bapanya merayu memohon pertolongan Allah agar menyelamatkan anak mereka, serta berkata kepada anaknya yang engkar itu, Wailaka amin. Selamatkanlah dirimu, berimanlah, ikut arahanlah, jadi orang baiklah, berimanlah tentang hidup ini. Inna wa'dallahi haqq. Berimanlah semula menerima balasan amal tentang hidup semula. Jadi berimanlah tentang hidup semula, mana bangkit semula hari kiamat, dan menerima suratan amalan, sesungguhnya janji Allah tetap akan berlaku. Jadi wailaka amin yaqulani. Jadi wailaka amin itu kata-kata anak. Bila ayah dia berdoa minta dia ni beriman, dia jawab balik, wailaka amin. Berkatalah anak tu kepada
Maaf, wa yaqulani liwaladihima, berkata ibu bapa kepada anak tadi yang kafir, berimanlah, kita akan dibangkit semula dan akan dibalas. Inna wa'dallahi haqqun, innama wa'dallah, apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba dia untuk bangkit semula lepas mati, lil hisab wal jaza, dan juga pembalasan, sidqun, mana benar benda tu, tidak ada syak, tidak ada ragu, janji Allah Ta'ala memang tepat. Naik darah juga. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Lalu dia menjawab. Siapa dia jawab? Anak derhaka jawab. Ayah, mak, dengan sombong dan angkuhnya, takaburnya, semua itu hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Ya Allah Tuhan. Fayaqulu hadzal mukazzib bil ba'si liwalidayhi. Anak yang derhaka yang tak mau beriman ni jawab balik. Ma hadzal ladzi tad'uanini ila al-iman. Apa yang ayah cakap ni, mak cakap ni, ini cerita ke dulu, kisah-kisah dongeng-dongeng, macam cerita pak pandai, tak ada apa ni. Allah, dia kata khurafatun batilah. Kita cerita khurafat yang batil, yang tak ada asas. Ya Allah Tuhan. Lagu mana perasaan ibu bapa kalau anak jawab gitu? Tu hak kapi. Anak ni, anak kita dia beriman ni pun. Kalau kita suruh dia baca, suruh semaya, suruh tutup auratnya, jawab perangai lagi nak kena. Mak lagi semayanya. Kubur masing-masing ke? Ai, mana agak? Ambulans mari ambil lah dah. Lemah jatuh kita, sombak jatuh. Naik darah, main jawab lagu ni. Tapi apa boleh buat? Ibu bapa ni masih lagi bersabar. Allah Ta'ala nak uji kita, Allah nak dengar kita punya suara. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Baiklah. Kita pergi kepada ayat 18. Ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim. Mereka yang engkar derhaka seperti itu ialah orang-orang yang tetap menerima hukuman azab bersama-sama dengan umat-umat yang terdahulu daripada mereka, dari kalangan jin dan manusia. Jadi umat-umat dulu binasa dah. Ai minal jinni wal insi, daripada jin dengan manusia. Dalam tafsir kata ai ulaikal aqunal mukazzib ulaikal aqunal mukazzibuna bil ba'si, orang-orang yang derhaka, yang mendusta hari pembalasan, berkata dengan kata-kata tersebut, merekalah orang yang berhak diazab oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah letak dalam ilmu Allah, dalam takdir Allah, dan mereka termasuk di kalangan orang-orang yang diazab dari kalangan jin dan manusia. Na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kumpulan itu. Innahum kanu khasirin, kerana sesungguhnya mereka telah menyebabkan diri mereka menjadi orang-orang yang rugi. Jadi puak kafir ni dia jadi orang rugi, jadi orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi dunia tak dapat hidayah. Rugi di dunia, dia tak dapat hidayah Allah dengan sebab kesombongan dia. Rugi di akhirat, terlepasnya syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Kita kata manusia rugi, manusia yang terlepas dua-dua kebaikan. Kemudian kita pergi kepada ayat 19. Walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi mereka masing-masing dari puak jin dan manusia. Dengar ni, kita ni dua makhluk yang ada taklif, ada dosa pahala. Kadang-kadang orang bila kata taklif tu apa ustaz? Yang ada dosa pahala. Jin dengan manusia. Jin dengan manusia ada dosa pahala. Dia buat baik, boleh pahala.
Buat derhaka boleh bala. Na'udzubillah. Allah kata ni walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi mereka masing-masing dari puak jin dan manusia yang berbuat baik dan berbuat jahat disediakan berbagai-bagai peringkat balasan yang sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Jumpalah dia. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan ketetapan yang demikian ialah supaya Allah menyempurnakan bagi mereka balasan amal-amal mereka, sedang mereka tidak dirugikan sedikit pun. Allahu Akbar. Ayat ini menunjukkan bahawa keadilan Allah Azza wa Jalla dan limpah kurnia Allah kepada hamba-hambanya. Kata ulama Ahlus Sunnah, mana-mana orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, itu dengan limpah kurnianya. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala azab, itu dengan keadilannya. Ini bahasa kita dengan Tuhan. Jangan kata Tuhan zalim. La. Tulis kata-kata Ahlus Sunnah. Mana-mana orang yang diampunkan oleh Allah, diberi rahmat, maka itu dengan kurniaan Allah, dengan limpah kurnianya, bifadlihi. Mana-mana orang yang diazab, itu bi'adlihi, dengan keadilan Allah. Tak boleh, tak ada Ahlus Sunnah yang mengatakan Allah zalim, tidak. Ingat baik itu. Jadi setiap orang, ay walikulli min haula'il fariqain, dia dua kumpulan, kumpulan baik, kumpulan buruk. Kumpulan yang beriman, kumpulan yang kafir, kumpulan yang buat baik beri bapa, kumpulan yang derhaka. Allahu Akbar. Manazil, setiap mereka ada tempatnya di sisi Allah Azza wa Jalla, mengikut apa yang mereka lakukan di dunia, dan di dunia dulu yang baik, yang buruk. Waliyuwaffiyahum a'malahum, Allah Ta'ala akan balaskan mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Maka kita kata, tak zalim macam mana? Kenapa dia azab hamba dia? Maka kita kena kata fabi'adlihi, itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Dia Allah yang menilai orang ni berhak diazab, orang ni berhak menerima rahmat. Ya Allah, kita kata Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah kami, limpahkanlah kurnia-Mu kepada kami, dua ibu bapa kami, keluarga kami, sehingga melayakkan kami ke syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Itu gaya kita baca Quran, sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa ayat rahmat, dia minta. Bila jumpa ayat azab, dia minta perlindungan. Kita pun kena belajar ilmu tadabbur ni. Bila kita lalu ayat-ayat rahmat, kita minta Allahumma ja'alna min ahliha. Jumpa ayat azab, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Minta. Bahasa Melayu pun tak apa, tidak syarat Arab. Tuan-tuan dan puan-puan yang baca, jumpa terjemahan dia, kata ini ba'a rahmat, kita minta, ya Allah jadikan aku dari kalangan mereka. Jumpa tempat azab, ya Allah pelindungi aku daripada mereka. Ini kita penting sangat ni. Baik, kita pergi kepada ayat 20, ayat terakhir dalam siri kita ni. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Allahu Akbar. Dan ingatlah, semasa orang-orang kafir didedahkan kepada mereka, serta dikatakan kepada mereka, maknanya didedahkan neraka kepada mereka. Dia duduk di alam ni, belum mati lagi, nampak dah buat kafir ni. Orang mukmin bila nak mati, ni kita dah bincangkan dalam ayat yang pas tentang istiqamah. Orang yang istiqamah bila nak mati, malaikat turun. Tatanazzalu al malaikat. Oh, absyiru, bagi khabar gembira, jangan takut, jangan duka cita. Sebaliknya orang kafir pula, na'udzubillah, dibentangkan pada mereka neraka. Allahu Akbar. Ayat ini mengingatkan sebahagian dari keadaan hari kiamat. Maka sebelum kita pergi pada tafsir ayat, kita tengok munasabah. Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang yang menerima nikmat Allah Ta'ala itu banyak. Dinyatakan di sini pula orang-orang yang derhaka.
Na'udzubillah. Dan kita kena sedar bahawa surah ini, surah Al-Ahqaf ni banyak al-inzar, banyak amaran. Allah Ta'ala peringatkan. Kan dia mula dengan naziran. Sifat Nabi basyiran wa naziran, tapi oleh kerana dia ayat inzar, maka dia banyak guna nazir, banyak guna amaran, warning. Maka ayat ini menceritakan kepada kita perbuatan yang akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla yang cukup berbahaya. Jadi mari ayat ini, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alana ay wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari dibentangkan kepada orang kafir di atas neraka. Jadi ada yang mengatakan al-ardu sama ada ditayang, ada kata la mubasyarah, kena azab dah dia tu, bukan kata tayangan biasa. Ada kata kena azab dah, ada yang mengatakan ditayangkan azab, ai kashful ghita. Dia tak masuk neraka lagi, tapi ditayang, ni tempatmu. Ya Allah Tuhan. Kita tengok pengeri sebelum dicampak. Na'udzubillah. Sebelum dicampak. Jadi kita kata dua-dua lah. Dia buka dulu sebelum dia campak. Lepas tu dicampak dalam tu masuk, na'udzubillah. Maka malaikat pun kata. Sama ada dia kata ni sebelum campak di neraka atau di neraka. Dua-duanya. Tengok ayat. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunia. Hei puak kafir, wahai ahli derhaka, kamu telah menghabiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia kamu. Wastamta'tum biha, dan kamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Happy sangat kamu. Fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqq wa bima kuntum tafsukun. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghina kerana kamu berlaku sombong, takabur di muka bumi dengan tidak berdasarkan alasan yang benar, dan kerana kamu sentiasa berlaku fasik. Apa dia fasik? Tengok kejap lagi. Kita pergi pada huraian dulu. Yuqalu lahum taubihan. Malaikat mari kata cela ke puak-puak ahli neraka. Istamta'tum bil malazzati wasyahawat. Kamu atas dunia dulu, kamu telah menggunakan syahwat, segala keseronokan, segala kemewahan, kamu dah ambil atas dunia dulu. Mun apa ada berlaku? Nak kereta besar, nak semua benda dia dapat. Tapi ingat, fa antum tuhramuna minha fil akhirah. Di akhirat esok kamu tak dapat lagi perkara ini. Apa nak kata? Maknanya yang kita bimbang hari ini, Allah Ta'ala beri kemewahan kepada kita, tapi di akhirat tak ada mewah. Betul-betul buat kafir ni, kan? Jadi kata di Syekh Syangkiti kata at-tahqiq, insya-Allah ayat ini fil kuffar. Ayat ini kepada orang kafir. Asalnya ayat ini kepada orang kafir. Sebab apa? Orang kafir ni segala kebaikan yang dia buat atas dunia, Allah beri dah balasan di dunia. Hidup dia senang, hidup dia mewah, happy ya semua. Dia buka kedai dalam hutan mana pun laku. Kita orang Islam ni buat memperhiaskan kedai. Akhir kali mahal tali pada beruk, orang tua kata kampung. Kedainya hias, orangnya tak ada, nak kata apa? Jadi kita kata Allah Ta'ala beri kepada dia, orang kafir ni dia terima dah atas dunia dulu. Dia terima dah balasan. Kita biarlah sabar dulu kita, jangan takut. Maka hari ni Tuhan kata aku balas azab yang menghina sebab kamu takabur atas dunia. Sekarang aku beri pada kamu kehinaan, na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu asal orang kafir. Tapi kita tak ayat ini boleh kita ambil ibrah pengajaran bahawa kita orang Islam juga kalau derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lupa boleh jadi kita juga diberi kemewahan oleh Allah Azza wa Jalla sebab di akhirat esok orang dalam keadaan rugi, na'udzubillah. Kadang-kadang dia panggil istidraj. Lagi pelik kita bawa, lagi banyak kita punya pengikut. Lagi apa? Istidraj dia panggil.
Maka pada hari ini, hari kiamat, kamu akan dibalas dengan sebab kamu zalim, kamu takabur di dunia, balasan di akhirat apa? Balasan di akhirat hina. Atas dunia takabur, di akhirat hina. Kita orang beriman atas dunia tawadhu, di akhirat Allah muliakan. Allahumma ja'alna minal mutawadhi'in. Ya Allah, jadikan kita ni orang tawadhu di dunia. Jangan orang sombong, jangan angkuh. Sebab apa? Di akhirat esok kita nak kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa bima kuntum tafsuqun, dan kamu dibalas atas dunia di akhirat esok dengan sebab kamu fasik atas dunia dulu. Apa dia mana fasik? Tengok nota di bawah kata, fasik ialah orang yang melakukan sesuatu di luar peraturan undang-undang Tuhan. Dia kata khurujukum an ta'atillah. Orang keluar daripada ketaatan kepada Allah, dia terjebak dengan maksiat, maka itu nama dia orang fasik. Nama dia orang fasik. Na'udzubillah. Jadi orang fasik ni orang derhaka kepada Allah Ta'ala, itu orang fasik lah. Kita orang Islam pula, dia ada tingkatan. Orang beriman, orang yang dipanggil asi, orang maksiat, termasuk orang fasik. Tapi tidak kafir lagi. Kalau kafir itu panggil syirik, kufur, tapi orang derhaka kepada Allah Ta'ala, keluar daripada landasan ketaatan, maka nama dia fasik. Tamaklah ayat yang kita baca para jemaah sekalian. Sekarang kita berpindah kepada mencari fawaid. Kita cari faedah yang boleh kita tadabburkan insya-Allah. Faedah yang pertama, tengok ayat yang pertama. Ayat pertama maksudnya ayat yang kita baca lah. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, sampai ke ujung ayat lah. Dan orang yang berkata kepada dua ibu bapa dia, bosan aku celaka orang tua ni, mengganggu kita. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kumpulan kafir. Dahlah kafir, derhaka kepada dua ibu bapa pula. Mereka mengingkari kebangkitan semula. Maka diistimbatkan daripada ayat ini, para jemaah sekalian, dia kata apa? Wa fihi annahu la syai' afhash. Tidak ada satu dosa selepas daripada syirik kepada Allah Azza wa Jalla lain daripada dosa uquq al-walidain, derhaka pada dua bapa. Tengok dalam hadis Nabi SAW, hadis ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingat kan? Dalam hadis ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Nabi sebut bi akbaril kabair, nak ke tidak? Aku nyatakan kepada kamu dosa besar yang besar. Dosa besar. Apa dia dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Tengok dia letak situ. Al-isyraku billah, syirik, kemudian derhaka kepada ibu bapa. Jadi Allah Ta'ala kembar di sini. Katanya dia sebut al-akbaril kabair, di antara dosa besar yang besar. Dosa besar itu besar dah, tapi dosa besar. Yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Hadis dalam Bukhari. Kemudian ada lagi hal lain tu, sumpah palsu apa. Yang pentingnya kita naknya syirik, derhaka dua bapa. Nombor dua dalam rangkaian dosa-dosa besar yang besar. Allahu Akbar. Jadi kita hari ini kita muhasabahlah diri kita. Wahai anak-anak sekalian, kita ni bukan anak-anak ni. Kita ni semua anak-anak kepada ayah kita, ada mak kita. Marilah kita muhasabah.
Kita semak balik hubungan kita dengan mak ayah kita. Apa perangai kita? Apa sikap kita? Bayangan itu boleh ditengok kepada perbuatan anak-anak kita kepada kita. Allahu Akbar. Sebab itulah kadang-kadang bila anak buat satu perangai, sebelum kita marah kepada anak-anak kita, biar kita marah kepada kita dulu. Tengok perbuatan anak, inilah perangai aku dulu. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi ghafirli wa tub ilai. Ya Allah, ampunkan dosa aku, terimalah taubat aku menyesal sekarang. Allahumma la taj'al ma fasada min ahwali zahiran wa batinan wirasatan li auladi. Tulis doa ni. Ya Allah, jangan engkau jadikan kerusakan, kepunahan perangai aku dengan dua ibu bapa aku dulu ni turun kepada anak-anak cucuku. Jangan. Jadi kita minta biar dia putuskan rangkaian kerusakan hubungan kita dengan mak ayah kita setakat kita je dulu. Kita menyesal sekarang, kita berjanji dengan Allah kita akan ubah kedudukan dan minta Allah Ta'ala tidak turunkan perangai itu kepada anak-anak dan cucu kita, ya Rabbal Alamin. Boleh dah? Ingat doa tu? Allahumma la taj'al ma fasada min ahwalina zahiran wa batinan wirasatan li auladina. Ya Allah, jangan engkau jadikan keburukan akhlakku, perangaiku, tak hubungan yang tak baik di antara aku dengan ibu bapa aku tu, jangan engkau jadikan itu satu balasan daripada anak-anak kita kepada kita. Jangan jadi menurun kepada anak-anak. Minta dengan Allah Ta'ala. Dalam bahasa Qawid dia panggil biar putus rangkaian. Mana seperti sekat kita ya Rabbi. Aku insaf sekarang. Aku dah sedar. Dan kita pulihlah hubungan kita dengan mak ayah kita. Cakap baik-baik. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala uji kita di saat orang tua kita sakit. Bila mak ayah ni, ibu bapa kita waktu dia sihat, anak-anak jangan bimbang. Dia akan khidmat kepada anak kita selagi dia ada kudrat. Nah, ni mak-mak kita ni bila punya anak nak balik, oh yang anak balik ni hari ni ni. Pagi lagi pergi beli lauk, pergi beli ke pasar pagi, siap. Cadar ke cucu nak balik. Masuk dia tegak. Siapa gelak tak siapa-siapa lagi. Telefon muda mana tu? Baru sudah check in hotel. Budak-budak nak mandi kolam. Ya Rabbi, mak ayah mak dia garu kepala. Tengok gula hak dia masak basi dah lah. Tengok. Kecil hati orang tua. Balik dulu. Kalau rumah sempit, adik-beradik ramai, minta izin dengan mak-mak. Oleh kerana rumah kita ni sempit, saya beri laluan lah kepada adik-adik lain duduk ni. Tak, kita pergi sewa homestay ke hotel sebelah-sebelah ni. Esok kita mari pula. Raya lagi ni. Sekurang-kurangnya begitu ni tidak, pergi check in hotel. Rumah mak ni jangan bagi tempat lawatan. La haula wala quwwata illa billah. Hasibu anfusakum. Kita kena banyak muhasabah diri kita sebelum kita muhasabah orang lain. Tengok ya perangai anak, menangislah kita dengan apa yang telah Allah Ta'ala nak menyedarkan kita. Allah Ta'ala nak dengar rintihan kita. Allah Ta'ala nak dengar rayuan kita. Allahumma aslih ahwalana. Allahumma hdina li aslil akhlak. Banyak doa-doa tentang baik pulih akhlak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berpindah kepada yang kedua. Faedah yang kedua. Qauluhu ta'ala, tengok Tuhan kata apa? Ulaikal ladina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Tuhan sebut dalam ayat ini bahawa orang-orang yang binasa itu ada yang jin, ada manusia. Jadi kata sini ayat ni kata apa? Ulaikal ladina, mereka yang engkar derhaka seperti itu ialah orang-orang yang telah tetap menerima hukuman azab bersama-sama dengan umat-umat yang terdahulu. Tengok ni. Qad khalat min qablihim minal jinni wal insi. Mana telah berlalu umat yang terdahulu daripada kalangan jin dan manusia. Jadi kata di ahli tafsir, yaqtadi. Ayat ini menunjukkan annal jinna yamutun kama yamutul basharu qarnan ba'da qarnin. Jin mati sebagaimana orang juga mati. Cuma boleh jadi jin tu panjang umur daripada kita. Panjang umur. Cuma hari ni kita tak tahu jin ada hospital ke tidak. Jin ada hospital ke tidak. Wallahu alam. Kalau ada hospital mana?
Kalau di Kuala Kerai ni, jin masuk hospital mana? Tak ada nak kesan. Kau jumpa di lautan mana-mana, napa bangun dia cerah. Tu hospital jin tu tak ada. Wallahu a'lam. Tapi dalam ayat ni, ulama tafsir kata, ini menunjukkan kematian dia. Ini analisa ni dibuat oleh Syekh Ibnu Atiyah. Dalam tafsir Ibnu Atiyah dia kata, ayat ini menunjukkan jin yamutuna kama yamutul bashar. Jin mati seperti di mana manusia juga mati. Qarnan ba'da qarn. Generasi demi generasi. Satu. Dalam ayat yang sama juga, annal jinna ma'murun manhiyun mukallafun. Jin, makhluk yang bersama dengan manusia, ada keberatan tanggungjawab syarak. Ada dosa pahala kita kata tadi. Jin ada dosa pahala. Jadi bila kata jin ni, Allah Ta'ala sebut, walikullin darajatum mimma amilu. Manusia dengan jin ada darjat dia masing-masing, ada tingkatan masing-masing. Ada yang syurga tinggi, ada syurga rendah, ada yang neraka atas, ada yang neraka bawah. Na'udzubillah. Jadi setiap orang itu ada. Sebab itu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah SWT sebut apa? Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Mengabdikan diri kepadaku. Jadi jin dengan manusia ni dua makhluk yang ada taklif, ada tanggung besar, tanggungjawab syarak. Ada dalam hadis-hadis tentang azab kubur sebagainya, Nabi kata yasma'u. Suara tangisan ahli kubur ini didengari oleh hayawan-hayawan illal jin wal ins. Jin dengan manusia je tak dengar. Jin dengan manusia je tak dengar. Maka ini menunjukkan bahawa tingkatan rahmat, tingkatan azab itu terkena ada pada jin dan manusia. Allahu Akbar. Mari kita pergi kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari Allah Ta'ala bentangkan neraka kepada orang kafir. Kemudian dia kata apa? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Mu dah ambil semua dah kemewahan di dunia dulu. Di akhirat kamu tak ada. Allah. Para jemaah sekalian, tanda ayat ini, akhbarallahu ta'ala anna dunya wal ghina wal mal. Dunia, kekayaan, harta benda ni Allah Ta'ala jadikan kemewahan bagi orang yang tidak ada nasib di akhirat. Na'udzubillah. Akhirat bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Maka Tuhan sebut di sini, kamu dah ambil azhabtum tayyibatikum wastamta'tum biha, kamu dah enjoy. Boleh kata terjemah. Wastamta'tum biha, kamu dah enjoy. Jadi atas dunia dulu kamu enjoy, ambil belakang. Jadi kerana itu ayat ini tanda tuan-tuan, ubat dia, penawar dia dengan surah Taha ayat 131. Tulis. Surah Taha ayat 131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. La tamuddanna. Mu jangan duduk celek mata kepada apa yang kami berikan kepada buah kafir atas dunia. Tak. Zahratul hayat, kemewahan dia. Mu jangan celek mata sangat. Jangan duduk. Oi. Allah senangnya orang kafir. Kita dah. Tak ada. Linaftinahum fi. Allah kata aku beri kemewahan untuk kami fitnahkan, uji mereka. Kalau dia sedar, dia insaf, alhamdulillah. Bagi kita orang mukmin, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang Tuhan nak beri pada orang beriman lebih baik dan lebih kekal. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW bila Sayyidina Umar datang. Dia pergi ziarah Nabi SAW, Nabi tidur. Bila Nabi bangun, bekas atas belakang Nabi ni bekas tidur atas jerami, atas tikar. Umar sedih. Dia kata, ya Rasulullah, ahlud dunia, pemimpin roh dengan Parsi tidur di atas tilam yang bertebal-tebal gini. Rasulullah tidur di atas tikar, bekas. Nabi kata, ya Umar,
Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Umar, kamu tak reda kah? Kamu tak senang hati kah? Allah beri kepada mereka kemewahan dunia, wa lana al-akhirah, untuk kita akhirat. Ya Rabbal Alamin. Ayat hadis ini dalam Bukhari secara panjang daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sabarlah ahli iman dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang bukan Islam. Kita sabar bahawa orang-orang yang beriman, biarlah mereka ini taqasyuf fid dunia. Taqasyuf maknanya biarlah kita pakai kasar-kasar atas dunia ni, tetapi mereka kita mengharapkan apa? Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala yang besar di akhirat esok. Ya Rabbal Alamin. Tapi ingat, kalau kita nak ambil kemewahan, nak pakai baju comel, kereta comel, boleh ke tak boleh? Tak ada masalah. Dalam suratul A'raf ayat 32, Allah kata, "Qul man harrama zinatallah allati akhrajal ibadi wat tayyibati minar rizq." Siapa dia nak mengharamkan benda yang baik Allah Taala keluarkan? Maknanya kita nak ada duit, kita nak pakai baju comel, tak boleh baju comel ni, takut tak zuhud. Pergi pakai baju cari serabai busuk bangga pergi masjid lah. Jadi kontra. Pakai orang yang mendakwa ahli zuhud ni, ahli tarekat yang pelik-pelik ni. Pakai apa serabai, itu bukan daripada sunnah Nabi. Nabi suruh pakai comel-comel. Nak pergi semaya Jumaat pakai baju baru, tidak jadi masalah. Siapa mengharamkan benda ini. Tetapi kita ambil sebagai pakaian perhiasan untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala, bukan sombong, bukan takabur, bukan bangga diri, maka itu dibenarkan. Alhamdulillah. Ini dipanggil Al-Quran ni, Islam ini seimbang. Dunia ada, akhirat ada. Tapi dunia di tangan, jangan dunia masuk dalam hati. Sebagaimana yang selalu kita sebut, kapal bahtera di atas air selamat, tapi kalau air masuk dalam kapal tenggelam. Kita duduk atas dunia untuk mencari bekal akhirat, kita selamat, tapi kalau dunia menunggang kita akan binasa, wal'iyazubillah. Baik, yang keempat, tanda yang keempat, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Mereka telah hilang, mereka telah ambil semua kemewahan dunia, sebagaimana kata di ulama, man samal yawm an syahawatihi aftara 'alaiha ba'da mamatihi. Menarik kata-kata ni. Siapa dia berpuasa di atas dunia ini daripada mengikut syahwat, mengikut nafsu, dia akan beriftar, berbuka puasa selepas dia mati. Maknanya atas dunia ni kita sabar, benda-benda haram kita tak ambil, benda syubhah kita jauhi, benda-benda yang membawa keangkuhan, kesombongan kita tinggal, insya-Allah kita akan dapat pulangan yang besar selepas daripada kita mati. Tetapi wa man ta'ajjala, siapa dia gopoh nak guna hak atas dunia dah benda yang Tuhan larang, maka tidak ada bahagian dia di akhirat. Maka ketika itulah kita baca ayat ini, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Tersebut dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi kata apa? Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah illa ayatu. Siapa dia metak darah dunia, arak atas dunia, dia tak akan minum lagi di akhirat kecuali dia taubat. Hadis ini dalam Muslim. Man labisal harir fid dunya, siapa dia pakai sutra atas dunia. Kita orang laki-laki haram sutra, kita pergi pakai sutra. Lam yalbasu fil akhirah, orang ini tak ada bahagian lagi di akhirat. Siapa dia hadis ni semua ni menceritakan kepada kita tentang bahayanya melanggar syariat Allah Ta'ala. Bila Nabi sebut tentang sutra, tentang makan dalam pinggan emas dengan perak, Nabi kata lahumud dunya walana fil akhirah. Biarkan orang-orang kafir itu makan atas dunia, kita ambil, kita guna di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Maka siapa dia meninggalkan perkara yang buruk di atas dunia ini, yang haram, Allah Ta'ala akan ganti dengan yang baik di akhirat. Sabarlah ahli iman, walaupun kita terkongkong dengan banyak halangan, tapi kita akan jumpa lorong yang sangat luas di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, yang kelima, akhir ayat, fal yawma tujzauna azabal hun bima kuntum tastakbirun. Maka pada hari ini kita akan balas kepada kamu dengan sebab kamu sombong. Kata di ulama, uhtujja bihi, ayat ini menjadi dalil bahawa orang kafir akan dipersoalkan dengan furu' syariah.
Dia kafir, dia tak semaya. Dia kalau semaya tak sah. Tapi dia tak semaya itu satu dosa lain pula. Maka sebab Allah Ta'ala sebut, sebab mereka diazab dua sebab. Yang pertama, bima kuntum tastakbirun, sebab kamu kafir. Wa bima kuntum tafsukun, dengan sebab kamu fasik. Fasik maknanya kamu tak buat apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dia kafir itu satu penyakit. Dan hak dia tak buat, dia tak puasa, dia tak sembahyang, itu dosa lain pula. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada dosa. Dalam bahasa fiqh dipanggil al-kufar mutalabuna bi furu'is syariah. Orang kafir akan dipersoalkan, ditanya tentang furu', cabang-cabang ibadat yang diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dosa kafir satu, dosa tak sembahyang tambah lagi. Allahul musta'an. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Para jemaah sekalian, tamatlah 5 faedah yang dapat kita ambil. InsyaAllah kita akan sambung ayat 21 tentang wazkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.